أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, ikhwah, akhwat, ibu dan bapa, yang mana kita diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk mendekati Allah serta menjunjung dan dapat berhimpun di tempat yang mulia di dalam solatul jamaah dengan izin Allah dan serta inayah, taufik dan hidayah Allah Ta'ala. Maka sentiasalah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allah Ta'ala sahaja yang tak kurniakan hidayah kepada sesiapa yang dia kehendak. Di tangan Allah, di bawah kekuasaan Allah Ta'ala sahaja kita mendapat taufik dan hidayah. Laula an hadana Allah, kalau Allah Ta'ala tidak kehendak, maka kita tidak akan mendapat hidayah. Maka insya-Allah Allah Ta'ala kehendak memilihkan kita, walaupun kita ini daripada jenis manusia, dan Allah Ta'ala ciptakan manusia ni berbilangan kaum, bangsa, keturunan, bahasa, kulit, warna. Tapi semua itu bukan tempat pertimbangan atau tempat pengukuran di sisi Allah Ta'ala. Tempat pengukuran Allah Ta'ala ni, inna akramakum indallahi atqakum. Allah Ta'ala memuliakan hamba yang paling bertakwa. Dan tak kira jenis mana, bahasa gapo, bangsa apa. Dan itu orang panggil hikmah Allah Ta'ala, ya, supaya Allah Ta'ala jadikan manusia ini berbilang bangsa, lita'arafu, dan supaya mereka dapat kenal mengenali, ya, boleh hubungan, buat kenal mengenal, tukar menukar. Tapi ingat bahawa inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia sisi Allah, orang yang paling takwa. Mana takwa itu juga ada darajat dia. Dan orang ni takwa darajat setara ni, orang lain atqa. Lebih lagi orang lain atqa. Sehingga sampai kepada Nabi kita SAW, ana atqakum wa akhsyakum lillah. Tak ada orang yang paling takwa, orang yang paling takut kepada Allah lebih pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maka kita usaha di dalam kehidupan kita. Dan kita masuk pula tahun baru Islam, masuk pula bulan Safar. Dan habisnya Muharram, datangnya Safar.
yang mana ada setengah-setengah kefahaman di rumah kita ni, setengah-setengah amal jahiliyah lagi lah bulan Safar ni. Ada karut marut dan kharafah bergantung dengan hadis-hadis maudhu' dan berdasar kepada amalan-amalan orang tua yang mereka ini bergantung kepada aqid pegangan yang bergantung daripada hadis-hadis maudhu'. Sebenarnya kalau kita ikut orang-orang kita ni, banyak ke dakwa bahawa mereka adalah mengikut akidah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari ataupun digelarkan Asy'ariyah. Dah digelarkan kita ni golongan Asy'ariyun i'tiqad, Asy'ariyun mu'taqad. Dari segi pegangan mengikut Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Dari segi al-fiqh Al-Syafi'i madhabi. Dah Imam Al-Syafi'i dari segi mazhab. Lepas tu Al-Ghazali tasawufi. Dah Imam Ghazali ilmu tasawuf. Ada yang bagi dah 3 akidah kena tu Imam Abul Hasan Ash'ari. Fiqh mesti ikut mazhab Imam Al-Syafi'i. Tasawuf dari segi akhlak, dari segi tahzibun nufus, memperbaiki diri mengikut pandangan ataupun ikutan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kalau mengikut sistem ataupun manhaj Imam Abul Hasan Ash'ari ni, dari segi kita nak beramal, dari segi kita nak bergantung tentang benar pegangan akidah ni, ia kena daripada hadis mutawatir dia. Kena hadis itu hadis mutawatir, bukan sekadar hadis sahih saja. Kalau hadis sahih tapi bukan mutawatir, tak boleh nak terima. Dan dari segi akidah, dia ni lebih kemah lah kalau kita kira tu. Dan lebih kemah kerana hadis mutawatir la yutamil kadhib, al-kadhib, tidak diihtimalkan dusta. Kalau ramai riwayat di kalangan satu generasi qat'iyun supaya Al-Quran. Jadi segi dilalah, segi ambil dalil. Dah tidak memadai hadis sahih saja, bukan mutawatir. Sebenarnya itu adalah comel lah. Dan comel lah panggil untuk nak asas dan usul akidah ni kena pegang daripada sumber yang jelas-jelas sahih tu comel. Tapi bermari di segi benda-benda lagu ni memadai dengan orang tua buat. Yang berdalil dengan orang tua buat. Tok guru dulu buat. Bapa-bapa dulu buat. Dan memadai dengan, walaupun tak ada dalil pun tak apa, asal bapa tok guru buat. Padahal kaedah asal dia kena daripada hadis yang mutawatir yang sahih. Dan maka bulan Safar ni adalah bulan mengikut riwayat dia pergi hadis maudhu' tu lah, akan diturunnya khamis terakhir bulan Safar ni berapa ratus ribu bala dah Allah Ta'ala turun pada bulan Safar. Maka sebab tu kita kena buat air Safar untuk nak mandi jiru dan selamat daripada bala tu yang turun pada akhir bulan Safar bulan itu. Itu bergantung kepada hadis maudhu'. Dah jadi hak ni boleh pergi hadis maudhu'. Sedangkan benar-benar turun bala pada benda ghaibiyat, benda yang manusia tak boleh nak tengok, tak tahu, benda ghaib, benda akidah, benda pegangnya. Dan tetapi benda hak lagu tu boleh, walaupun hadis maudhu' pun tak apa. Nah, ini adalah satu panggil perselisihan di antara manhaj yang golongan Asy'ariyah kita. Okay. Dah kemungkinan di zaman tu dia tidak menemui tok guru kita di zaman dulu, dia tak jumpa lagi sumber hadis dia berpegang dia kata hadis maudhu'.
Nah, tapi belakang-belakang ni apabila dah sudah mutalaah, mana buka berbagai-bagai kitab, berbagai-bagai tulisan ulama-ulama yang masyhur, yang muktabar, yang mengatakan itu adalah amal bid'ah khurafat, maka pasti kita nak tolak, walaupun dibuat oleh tutup guru yang masyhur di rumah kita di zaman-zaman dahulu. Dah boleh jadi dia ada ma'zur, di zaman dia ada keuzuran. Dah kita mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kemaafan lah. Bukan kata kita kena duk menetai, kena duk duk pegang, kena duk bertahan kerana tok guru kita dulu buat. Walaupun bercanggah dengan hadis yang sahih, bercanggah dengan akidah pun tak apa. Itu tak kena bagi dalam manhaj hidup tu, tak kena lah gitu. Dan mudah-mudahan lepas waidah Allah Ta'ala kebui keampunan dia. Dan kalau tidak ada syirik dengan Allah Ta'ala, dan tak percaya benar selain daripada kekuasaan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mengambil kesalahan. Dan Allah Ta'ala asallahu an yatuba alaihim, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima taubat. Maka alhamdulillah, dan kita kena ingat bahawa hari ini Allah, boleh Allah, semuanya Allah Ta'ala belaka. Dia yang menentukan kebaikan dan kejahatan. Bukan sebab bulan, bukan sebab hari, bukan sebab bulan tu bulan ni, bukan sebab musim tu musim ni yang menentukan kejahatan dan kebaikan. Tetapi yang menentukan kebaikan dan kejahatan itu Allah. Idza massal awalam wa idza massal insana dhurrun da'ana rabbahu. Dan manusia apabila kena kesusahan, dia doa kepada Allah. Dan doa kepada Allah. Dan sebab itulah kita kena belajar dan Al-Quran Al-Karim, belajar tentang apakah dan Quran kecek harga pun. Sebenarnya kita nak belajar Quran tafsir, dan umumnya seluruh Quran 30 juz. Dan Quran ni dibagi 30 juz, dibagi 7 bahagian. Ada macam-macam bahagian Quran. Dan bagi ruba', bagi arba' dia, bagi ahzab, hizb, macam-macam bagi Quran. Bagi makkiyah, madaniyah, ayat yang turun pada sebelum Nabi hijrah dan turun pada selepas Nabi hijrah atau besar. Ayat yang turun sebelum Nabi hijrah nama dia makkiyah, ayat yang berbahasa kepada Mekah. Dan ayat yang turun selepas pada Nabi kita hijrah, walaupun turun Mekah, masa Nabi klik di Mekah kan, ayat ada turun di Mekah, tapi juga dinamakan Madaniyah kerana dia turun selepas pada Nabi kita berhijrah. Bukan maksud makkiyah tu Mekah saja. Dan tapi ulama bagi supaya pada bagi ni kita dapat mengerti apa ayat ni tujuan apa. Ayat ini sakut dengan apa? Itu perlu kita memahami ayat Quran. Dan kerana di zaman kita ni ada perkataan, macam-macam perkataan tentang Quran. Dan setengah orang tak sibuk mengaji Quran pun, takut sesat. Yang mengaji Quran, dan mengaji Quran, mau turut Quran, mau pegang Quran ni wajib sesat. Jadi perkataan bahaya lah. Nah, dia tidak tafsirkan, tidak tafsir perkataan. Jadi orang panggil sipu ambil kalimah tu mai guna, sehingga masyarakat tak takut dengan Quran. Kerana takut dengan Quran, kerana apabila ikut Quran, apabila tafsir Quran macam-macam, dia wajib membawa kepada kesesatan. Sebab tu masyarakat jadi takut nak belajar Quran. Sedangkan Quran dan di dalam 30 juz ni, di dalam 114 surah, di dalam 6236 ayat ni, Quran kecil tiga perkara ni, tak lepas daripada tiga perkara ni. Di ayat mana taklah tiga perkara ni. Pertama at-tauhid, kecil tauhidullah. Nak kita kenal Allah, kenal nama dia, kenal sifat dia.
Dan kenal segala nama dia, kenal segala sifat Allah Ta'ala. Dan tengok kepada segala makhlukat. Gunakan akal, tengok makhluk Allah Ta'ala supaya menambahkan keyakinan kita terhadap Allah. Dan kerana Allah Ta'ala umur ghaibiyah, perkara yang kita tidak dapat melihat dengan mata kepala kita. Dan segala-gala benda at-tauhid, orang panggil dia duduk di dalam ghaibiyat, benda yang kita hanya at-taslim, berpegang dengan hati terima. Dan kerana tidak kuasa akal kita lagi ditahu hakikat dia, kerana manusia tidak tahu hakikat Allah. Itu hakikat Allah, zat Allah. Maka setengah-setengah makhluk juga kita tidak mengetahui hakikat. Arsyur Rahman tak tahu hakikatnya, kursi Allah tak tahu hakikat, Al-Jannatu wal-Nar, syurga neraka tahu hakikat, Sidratul Muntaha tahu hakikat. Tidak ada manusia mengetahui, kerana benda itu adalah benar gaib. Hanya kita menyerah. Tidak ada peluang akal untuk pergi cari hakikat benda. Akal hanya menerima, dan serta gunakan akal untuk memahami, dan akal untuk memerhati makhluk Allah Ta'ala supaya kenanya al-Khaliq. Inna fi khalqis samawati wal ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Untuk jadi tanda-tanda, untuk jadi ayat penyaksian tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Tapi apabila manusia ambil akal dia nyelai di dalam laut benda gaib, dia nyelai, ambil akal dia masuk nyelai benda gaib, nak tahu juga gini kaifiat lagu ni, maka menyebabkan manusia tersesat, nak subik kat itu daripada laut ghaibiyah sana. Dan kerana terlalu pelajar gunakan akal untuk nak memahami benda gaib. Sebenarnya tauhidullah mudah, tauhidullah. Dan ayat Quran memang paku, ayat Quran semua paku dah. Di zaman sahabat, di zaman orang-orang Quraisy, bukan dia senang nak berlawan pegangan orang-orang Quraisy Mekah dok pegang dulu. Gapo Mekah dia dulu? Banyak perkara yang mereka pegang Mekah. Walaupun di Mekah belum pada timurnya berhala, mereka adalah di atas agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tidak ada berhala. Dan timurnya di zaman Jurhum Al-Khuzai, Amr ibn Luhay Al-Khuzai yang membawakan berhala, sehingga terpisungnya orang Mekah daripada aqidah tauhid, daripada menyembah Allah Ta'ala satu kepada menyembahkan berhala serta sembah Allah, musyrikin, isyrak, menyengutui Allah. Bukan kufur semata-mata, kufur mulhid, orang tak mengaku Tuhan tak. Orang tak mengaku Tuhan itu panggil kufur. Orang ni panggil musyrikin Makkah, kufar musyrikin Makkah. Orang tak ada Tuhan dia asal panggil mulhid. Orang tu tak ada Tuhan asal. Ni tak, Mekah ni dia ada Tuhan asal. Ada Tuhan, tanya siapa cipta langit Tuhan, siapa turun dia Tuhan, siapa beri rezeki Tuhan. Dia ada Tuhan asal. Tapi dia musyrik, kerana dia mengikuti Allah Ta'ala, dia sembah Allah, dia minta pada Allah, dia minta pada berhala. Haulai syufa'auna, mereka ini adalah penolong-penolong kami. Yuqarribuna ila Allah zulfa, mereka inilah yang membawakan kami mendekati dengan Allah. Itu kan musyrikin. Dan mereka berpegang bahawa para malaikat itu adalah banatullah, anak perempuan itu. Nangsawan, malaikat ni anak perempuan itu. Al-Yahud Uzair ibn Allah. Orang Yahudi kata Uzair anak Tuhan. Qalatin Nasara, orang Nasara kata Al-Masih ibn Allah, Masih
Isa ibn Allah, Isa anak Tuhan. Al-musyrikun, orang-orang kafir Mekah mengatakan para malaikat adalah anak perempuan Tuhan. Tempatnya mereka sebelum datangnya aqidah tauhid, sebelum datangnya al-Islam, sebelum datangnya al-Quran. Tapi apabila datang Quran kena menetap benda ni. Quran kena hapuskan benda ini. Dan Quran kena beri penjelasan. Sebab tu turunnya surah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan membersihkan Allah. Sebab tu surah Al-Ikhlas dikatakan sulusul Quran, 1/3 daripada Quran. Kerana dia ada kecahat tauhid. Satu surah ni daripada awal sampai akhir dia kecahat tauhid Tuhan. Allahu ahad, Allahu samad, dan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat. Siapa dia baca 4 ayat ni mendapati dia baca 1/3 daripada Quran. Maka apabila baca 3 kali setiap hari, bermakna dia membaca sudah menepati seluruh Quran. Itu di sisi fadilah dia lah. Tapi tak sama lah baca habis Quran 30 juz nah baca keluar 3 kali mana lebih. Memanglah lebih baca Quran 30 juz, kerana satu huruf dia mendapati ke-10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah fadahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan, dan satu kebaikan diganda 10 kebaikan. Walam aqulu alif lam mim harfun walakin aqulu alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bermakna bila kita kata alif lam mim 3 huruf, kita sudah mendapati 30 kebaikan. Allah 30 kebaikan. Tauhid. Ayat mana-mana pun kecahat at-tauhid. Kebanyakan ayat Quran kecahat at-tauhid. Yang kedua, at-tazkir, memberi peringatan. Quran ayat beri peringatan tentang syurga, neraka, janji seksa, janji nikmat, kisah-kisah, semua tu adalah maksudnya at-tazkir, untuk memberi peringatan. Dan benar-benar lagu ni juga tidak pasti, tidak dapat menggunakan akal di dalam. Dan di dalam kena kita ijtihad dia. Benar syurga neraka, lagi ijtihad dengan akal tak boleh. Lagi ijtihad, nak fikir dengan akal tak boleh. Hak ni akal untuk dengar, terima, menerima. Akal yang salih, yang sahih, terima apa dicerita daripada Nabi melalui ayat Quran, melalui hadis daripada hadis yang sahih mu'tamad, dan tidak melalui hadis-hadis yang maudhu', yang bohong, yang dusta. Tidak gunakan, tidak apa-apa, tak perlu kepada darajat mujtahid juga. Cuma saya Quran dah digunakan ijtihadiyah, ijtihad para ulama, iaitu masalah al-ahkam hukum. Hal ini kena guna mujtahid. Dan maka timurnya ulama mujtahidin, timurnya ulama mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Thawri. Timurnya berbagai-bagai imam mujtahidin, ulama yang ijtihad, yang sampai pada darajat boleh cari masalah al-fiqh. Sampai di zaman kita juga pasti kena ada mujtahid di zaman kita. Sebab kadang-kadang di zaman kita timurnya hukum yang tidak ada hukum di zaman mereka. Pak kita lawak ke mana? Bicarilah kitab di zaman Imam Syafi'i tak ada. Di zaman dulu Imam Nawawi tak ada hukum ni. Hukum rebuk online baru ni ada di zaman dulu online. Jual barang online ada, sang online ada. Tak ada maka kena ada ulama di zaman kita, mujtahidin di zaman kita. Hak ni bukan kita kata Quran ni kena orang mujtahid. Dia tak bagi Quran ilmu lain. Jadi royak umum.
Kalau ayat faham ayat hak ni perlu baru kena pada tempat dia. Ni ayat Quran ni, kita mengaji, kita orang awam ni jahil ni sesak ngaji Quran diturun pada orang mujtahid, kena ulama ijtihad baru boleh ngaji Quran. Siaplah tu. Dah, pak kita duk belajar Quran kadang-kadang ayat kisah tafsir, kisah cerita kena mujtahid juga kan cerita. Tak cerita tak masuk, tak kena mengena ulama mujtahid. Kalau cerita tu siaplah Allah Taala ayat lagi tu. Cerita yang berlaku lah betul lah. Kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, ikut segala Nabi kan. Kisah para anbiya, syurga, neraka, tazkir, peringatan. Hak tu tak perlu kepada ijtihad. Hak tu istima', isra' dengar, perhati, takut. Cuma ayat sakut dengan ahkam, taklif, kewajipan hamba kewajipan dengan Tuhan, kewajipan hamba sesama hamba. Hak tu bagi ahkam taklif. Hak tu perlu kepada ijtihadiyah. Ayat hak tu sakut hukum tu lah, kena ijtihad. Maka hak tu kena ijtihad. Apabila tidak ada di zaman Nabi, kembali kepada zaman Rasulullah, tak ada hukum ni, zaman sahabat tak ada, maka ijtihad. Nabi kata, idza ijtahada fa akhta'a falahu ajr. Apabila ulama-ulama dia ijtihad, para hakim dia ijtihad, tapi salah pun dia boleh pahala. Falahu ajrun, ajrul ijtihad. Kerana dia usahalah, gunalah kaedah-kaedah ilmu, kawan ijtihad dia guna, tapi tak betul dengan kehendak Allah lagi, tak betul dengan wakil dia, salah dia ijtihad dia, boleh pahala ijtihad dia. Wa in ijtahada in asaba, kalau dia ijtihad betul, maka falahu ajran, dua pahala ijtihad, lepas tu pahala betul tu pula. Ni perkara borong semua Quran ni. Tak boleh kita nak faham Quran, tak boleh nak ngaji, tak boleh turut Quran mereka orang mujtahid. Siap nafi habis ayat-ayat harus takut dengan tauhid pun kita tak boleh nak ngaji, takut. Lah ni nak mengaji ayat Quran hak takut dengan tauhid, takut belaka orang Melayu kita, khususnya orang kita takut. Kerana zahir kufur. Zahir ayat Quran ni kufur. Allah. Jadi Quran ni tu zahir dia kufur. Salah. Ayat-ayat sifat tu itulah harus takut dengan sifat ada pada manusia, nama tu betul dengan Allah Taala. Maka walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita ada surah Ikhlas. Allah Ta'ala tidak menyamai dengan kufuan. Tak ada satu benda yang menyamai dengan Tuhan. Siap? Tak ada apa. Pergi tu cerak. Nak ada gapo ke tak apa, dia tak serupa dengan makhluk. Cuma nama tu kadang-kadang serupa. Kita diberi makna bahasa ni, dan serupa juga digunakan dalam bahasa Arab. Cuma jangan kita dah terbayang bahawa tu dah baik pelat-pelat tu Tuhan Doraemon lah, Tuhan berat lah, macam-macam. Kenapa? Kerana akal kita tu duk terbayang apabila sebut sifat Allah tentang sifat makhluk serupa. Tu jadi tashbih Allah. Yang tiga ahkam, tiga perkara. Maka dua perkara ni tidak perlu, tidak menggunakan akal untuk ijtihad, iaitu tauhid dan juga masalah tazkir, peringatan, qisas. Hanya satu perkara sahaja yang pasti kita menggunakan akal untuk ijtihad melalui ilmu usul qawaid ijtihad. Bukan kita borong habis tiga. Apabila borong habis menyebabkan umat Islam, kau sehari kau takut nak mengaji Quran, kau sehari kau takut kau jauh dengan Quran. Pak kita nak boleh hidayah dengan Quran ke mana? Sedangkan Quran ni hudan linnas, sumber hidayah kan? Quran ni sumber hidayah. Kadang-kadang orang tak reti Quran, tapi dia dengar saja Quran, dia dapat hidayah pada. Dengar baca Quran saja, dia dapat hidayah pada. Pak kita tak sibuk dengan Quran. Al-Fudayl ibn Iyad, seorang ulama tabi'in yang terbesar. Belum pada dia nak kembali, belum pada dia nak jadi ulama besar ni, dia jadi orang nyuri. Orang perapak rumah orang yang paling besar, orang pakai takut. Sebab nama Al-Fudayl bin Iyad, orang takut belakang.
Boleh tak Fudin nak menyamung kawasan ni, Fudin mari nak menyamung pakat koci rumah takut ni. Tapi sejahat-jahat dia Fudin bin Iyad, dah dia pergi nak menyamung rumah, masuk rumah satu rumah orang, dia dengar baca ayat Quran. Alam ya'ni lil ladzina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillah. Adakah tidak sampai lagi bagi orang-orang beriman yang hati dia lembut untuk menerima peringatan Allah Ta'ala. An taksha'a qulubuhum li dzikrillah. Dia dengar ayat orang yang masuk nyuri dalam rumah, masuk sambung lah kita kata, masuk nyamung, masuk gerepok rumah orang kan. Mendapati bahawa sebuah rumah tu semaya, baca ayat ni, alam ya'ni lil ladzina amanu an taksha'a qulubuhum. Duk ulang ayat ni. Saya ingat ayat ni terguris dari hati dia, kita lekat dari hati dia. Allah, dia kata aku nak duduk lagu ni sampai bila? Duduk curi barang orang, duduk pok barang orang, duduk sambung barang orang, sampai bila? Sedangkan Allah Ta'ala tanya, alam yakni, bila lagi sampai masa lah mu nak lembut hatimu ni, bila lagi? Dia kata adal awal, sudah sampai dah masa. Tubik pada rumah tu kelak kita taubat dengan Allah, kembali pada Allah, kembali kelak duk dengan Quran, mengaji halaqah ilmu sampai dia jadi seorang alim. Senyaki satu ayat Quran, bagi tahu nak semua tentang Quran, atau saya mengaji Quran takut sesat. Sedangkan sejahat-jahat manusia dengan satu ayat Quran masuk kelekat dalam hati dia, kembali menjadi seorang ulama yang terus. Kata-kata di zaman kita tak boleh dengan Quran, tak boleh mengaji Quran, susah itu sahaja. Susah percakapan ni, lah membahayakan. Nah, sebab tu dah kita usaha lah. Dan tak dalam hati, tak dalam azal kita nak mengaji tafsir Quran. Dan mengikut kemampuan saya pun bukan daripada saya sendiri tafsir, baca daripada Ibnu Katsir. Orang dia riwayat ni, ayat ni gapo maksud tujuan. Dah bukan mari daripada akal. Kalau mari berakal tu susah. Kerana akal kita dah tak kuasa lagi tahu apa maksud. Kena mengikut ulama-ulama al-mufassirin. Tak guna ulama tafsir tu ada kacabanan lah ni tu. Ulama tafsir lagu lain, dia pergi tafsir pakai akal dia. Nah, diguna akal untuk mentafsirkan ayat-ayat Quran. Nah, waktu sesat semua tu. Nah, tapi kalau gunakan tafsir melalui ulama, mula-mula terjemah, belai paham bagi terjemah. Nah, tafsir ni mana al-bayan, tafsir mana orang panggil at-tati sekali lagi. Terjemah tu balik bahasa tu. Kadang-kadang setengah-setengah ayat balik bahasa boleh bahas dah, ayat kisah balik bahasa boleh bahas dah. Kita tak bahas kita dengan balik bahasa hak kisah Nabi Yusuf. Kita tak bahas balik bahasa. Dia asal bahasa Arab, dibalik jadi bahasa Melayu atau bahasa Siang. Hak kisah kita tak bahas dah. Hak kisah hak cerita payah apa. Dah lihat Nabi Yusuf masa haluh dia kena ada beradik dia lagi. Kau tak faham ke hal tu? Hal tu sekadar terjemah baru, dia tak ada tafsir lagi. Sekadar pelak famai. Kisah-kisah Nabi Musa, kisah Nabi Nuh. Qad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama. Tak faham? Sesungguhnya Allah Ta'ala kami utuskan Nabi Nuh kepada kaumnya 1000 tahun malaikat 50 tahun. Tak payah kita bukan mustahil, kita lepas ayat ni lah. Akal kita ada ayat-ayat kisah cerita, tak payah tu mudah dipahami. Lepas tu kalau mari tafsir lagi untuk menjelas, tu kau payah banyak lagi, kerana mari ayat-ayat lain. Kadang-kadang ayat Quran lah, surah ni ayat sikit, surah lain ayat jelas lah, tu lah mari pun semua. Jadi satu cerita, satu kisah dah daripada Al-Quran. Kita boleh faham tentang seorang anbiya. Apa sebab Allah Ta'ala rakyat kisah ni untuk jadi peringatan kita, tauladan kita, untuk kita hidup ni
Ambil mereka inilah sebagai contoh tauladan kita. Itu tujuan qasas ibrah, jadi ibrah, pengajaran. Pengajaran. Nabi ni tak sempurna ke Nabi. Nabi itu Allah Ta'ala uji tak sempurna ke. Allah Ta'ala uji dengan kaya, dengan raja orang. Nabi Sulaiman bin Daud. Uji dengan kekayaan, kemewahan, raja, pemerintah yang terbesar. Fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Macam-macam. Uji dengan susah, dengan sakit Nabi Ayub. Uji dengan takut, uji jadi hamba, lari Nabi Musa, macam-macam. Ujian tu. Sebab semua kehidupan manusia ia tak lepas daripada ujian yang Allah Ta'ala pernah uji umat-umat yang terdahulu. Laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa liya'lamanna al-kadhibin. Ahsibanna an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mereka kena uji belakang. Umat dulu beruji, kita juga diuji. Maka ujian kita tengoklah kepada umat-umat yang terdahulu. Kena uji lagu mana? Kita lagu ni betul dengan Nabi, umat Nabi ni macam-macam. Kerana setiap orang ujian dia tak sama. Banyak kita ni kalau sakit lah kita ada. Sakit ni tak ada kisah paling betul dengan sakit kita, kisah Nabi Ayub. Fasbir sabran ali Ayub tak lagi lah. Wa Ayyub idnada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Baca ayat itu dari sakit. Anni massani ad-dur, ya Allah, sesungguhnya aku ini sudah mas ni mana sudah disentuh oleh kesusahan, sakit. Mas ni sentuh mana? Sebentar ke sentuh ni? Benda sentuh ni bukan duduk tak muda. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah Tuhan yang paling sayang, paling kasih daripada segala orang kasih. Allah Ta'ala arham, lebih kasih. Ingat mana Nabi Ayub? Tu faedah kita mempelajari Quran. Bahawa kita tak usah dengar Quran, tak usah ambil pengajaran Quran, gapo kita nak pakai? Gapo kita nak pakai tu? Kalau Quran itu sengaja takut ni tersesat ni. Tak usah ambil pengajaran Quran kerana mereka tersesat. Kita kata apa kita? Sedangkan Quran ni macam Al-Quran azim rabi'in qulubina wa nur sudurina wa jala haznina wa ahzanina wa dhahaba humumina wa doa lagi ja'al Quran imaman wa nuran wa hudan. Macam-macam surah di imam ni ikut Allah Ta'ala suruh Quran. Hati-hati mari di zaman kita tak boleh turun Quran sesat. Ni adalah satu panggil peristiwa ataupun benda yang sangat menyedihkan di zaman kita lah. Kerana untuk menjauhkan manusia, dia kena kepada kan setuju Islam. Kerana setuju Islam, dia pisah tersewi umat Islam ni mendekati Quran. Tamu baca. Tahap pertama kalau kita kewajipan kita dengan Quran ni mula-mula sekali baca. Ni Nabi kata inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Qaumi ittakhadhu al-qur'ana mahjura. Nabi takut kerana umat-umat dia juga lari liar daripada Quran, hijrah daripada Quran. Hijrah baca betul saya dah. Nak faham jauh lagi. Dah baca tak baca dah. Nak faham Quran jauh. Ya tahap pertama baca dulu. Belajar, kena huruf Quran, belajar Quran, kena huruf Quran, boleh baca Quran. Itu tahap pertama mula-mula. Untuk nak memahami Quran baru kita naik kepada tafahuman. Baca pun tak pandang dah. Huruf pun buta, baca tak pandang lagi faham Quran. Kau jauh lah. Baca tak pandang, kau jauh lah. Kau jauh lah Quran. Kerana hal tu dah orang panggil tahap pertama. Bahawa kita duduk dengan Quran, mendekati Quran, baca Quran semua, jerak Quran dari dada kita, baru mari perasaan aku dah baca Quran surah Al-Fatihah ni 40-50 tahun dah aku ni. Sedangkan aku tidak memahami apa surah Fatihah tu ya.
Sedangkan dalam surah Fatihah tu semua hak dalam Quran, hak 3 perkara sana ni duduk dalam surah Fatihah. Hak 3 perkara hak saya ayat Quran ni kecil 3 perkara kan. Tauhid, tazkir, peringatan, tauhid, peringatan, lepas tu hukum. Duduk di dalam dalam surah Fatihah terdapat. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuk jalan yang lurus. Doa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Qisas. Dan cerita. Iyyaka na'budu, ibadah tu mana syariat lah. Na'buduka iyyaka na'budu, mana ibadat ni syariat. Allah Ta'ala mewajibkan kita untuk ibadat pada Allah Ta'ala, iaitu syariat taklif. Kita kena ibadat pada Allah. Tak ada raya hasmaya apa, tapi yang ibadat tu umum. Nah, ibadat tu pokok hubungan kita melalui kita dengan Allah ni melalui ibadat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kepada Engkau hanya kita minta pertolongan. La nasta'inu billah. Kita minta pertolongan Allah. Walaupun kita ibadat pun minta pertolongan Allah. Nak ibadat minta pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ibadat. Dan bismillah, kita minta pertolongan Allah. Dengan bila sebut nama Allah, mana kita minta pertolongan daripada Allah Ta'ala. Sebab tu dalam surah As-Saffat kita baca baru ni banyak kita baca baru ni kisah. Dah ambil daripada kisah Nabi Ibrahim. Dah walaqad nadana nuhum falani'mal mujibun. Kisah Nabi Nuh. Dah lepas pada kisah Nabi Nuh mari kisah Nabi Ibrahim. Wa inna min syi'ati la Ibrahim idh ja'a rabbuhu biqalbin salim. Kisah Nabi Ibrahim. Lepas pada tu mari kisah Nabi Yunus. Nabi Ilyas tu. Ilyas. Lepas tu Nabi Lut. Dan lepas tu mari kisah akhirnya kisah Nabi Yunus. Idh abaqa ilal fulkil mashhum. Tu semua kisah belakang. Walaupun dalam surah Saffat ni rakyat pandai-pandai sikit-sikit 2-3 ayat kisah Nabi. Dah tak ada rakyat dengan secara penjelasan. Rakyat sikit ya. Satu ton daripada kehidupan seorang Nabi. Kalau Nabi Nuh qad nada nuhum fala ni'mal mujibun fanajjayna wa ahlihi minal karbil azim. Dia ayat tentang selamat daripada perahu, selamat daripada tenggelam. Ayat hak tu. Dan kalau lepas tu mari pula pada Nabi Ibrahim tu banyak sikit ayat. Cerita Nabi Ibrahim ke masalah halau dia. Dia kena lepak masuk dalam api sampai kena ayah dia nak sembelih Nabi Ibrahim sembelih anak dia Ismail, direkel dengan anak dia Ismail, Ishak. Nah, lepas tu barulah Nabi Ilyas. Nah, wa inna Ilyasa minal mursalin. Lepas tu barulah Nabi Walutan idh qala liqaumi ta'buduna ma tanhitu. Lepas tu turun panggil pada Nabi Lut. Nah, maka turunnya akhirnya kepada Nabi Yunus. Fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu kisah Nabi Yunus. Dia masuk dalam perut ikan dah. Dalam kegelapan perut ikan, maka dia berdoa dengan Allah. Falaula annahu kana minal musabbihin, falaula annahu kana dan jika sekiranya Nabi Yunus itu bukan di kalangan orang, falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau dia bukan di kalangan hamba-hamba sentiasa ada tasbih pada Allah, nasya dia akan mengekali duduk dalam perut ikan itu sehingga sampai kepada kiamat. Sebab tu semua ulama kata ikan itu sampai lah ni ada ikan zanun. Dan sebab Allah Ta'ala sebut kata ila yaum yub'atsun. Maka dah wallahualam lah ni. Ada setengah ulama mengatakan ikan itu masih ada sampai pada hari kiamat. Duk mana lawan mana besar mana ada ikan besar lah. Makhluk yang paling besar, binatang paling besar ni ikan paling besar sekali ikan. Kita terajah gajah kecil hanya
Jumpa pelawan dalam laut sama besar dengan perahu apa puluh lapis tu jumpa. Tapi duduk dalam laut bahasa mana tak tahu. Ada kan boleh jumpa dan dia mula buat sekali tu apa. Dan binatang yang ada laut yang luah. Laut pun benda makhluk pun kadang-kadang kita tak boleh nak idrak dengan akal. Tu mudah manusia boleh pergi wijar ke apa tu benda yang luas lagi bagi. Dan kadang-kadang hak itulah perlu kepada akal memikir. Sebab itulah kalau kita tengok negara-negara bukan Islam dia maju. Selepas daripada keruntuhan umat Islam runtuh jatuh, maka negara luar pada umat Islam maju. Sebab umat Islam masa dia maju kerana dia guna Quran. Dan dia guna pemikiran guna mikir pada ayat-ayat Quran itu tersedih macam-macam tersedih yang digunakan oleh negara barat. Tapi setelah umat Islam runtuh, negeri Islam runtuh, umat Islam runtuh, umat Islam dijajah pemikiran, sehingga umat Islam tak naik. Kenapa? Kerana umat Islam dia bubuh ubat pelalip penyakit. Umat Islam dihinggap oleh penyakit. Dia makan ubat. Wanita ubat tak menghilangkan penyakit. Dia bubuh dari pemikir umat Islam. Kata kita ni umat Islam ni akhirat, dunia tak ada. Kita tak perlu kerja dunia, kita kerja untuk akhirat. Akhirat semata akhirat. Kalau 15 ni habislah corona. Nak kemak dah kita tak kena apa, kita akhirat. Kemajuan dunia boleh umat lagi. Lepas tu benda Quran, benda kajian akan dia balaha tauhid. Sama-sama Islam balaha tauhid. Balaha tauhid. Apa lagi? Balaha Ar-Rahman ala al-Arsyis-Istawa. Balaha ayat hatta itu balaha. Tuhan duk guna tak harap. Ada tahu Tuhan tak harap ke berat, harap kocok, harap bunyi kek. Yang ni kata. Kerana ada hadis kata tu. Dia berkata dengan hadis, kerana ada hadis sebut lagu tu. Tapi hadis tu hadis tak sahih. Dalil. Nah, duk balah tu umat Islam. Balah tauhid, balah ayat Allah Subhanahu. Guna akal duk balah tu cari akal biar bijak ni boleh berlawak tentang ayat ni. Sedangkan umat selain umat Islam dia maju, dia pergi mikir waktu buat ni. Siapa lah ni Cina boleh buat kereta tak kena pakai minyak. Dulu kita tak ada jadi tak pakai minyak kereta. Macam mana? Dah minyak. Tengok dalam masa 10 tahun lepas pada ni. Dan boleh tak pakai Faifa. Ada dia mikir pakai pelanggan saya. Kerana Faifa pelanggan saya boleh dia pakai solar set tak kereta. Mana kereta pergi melalui saya tak kena bohnya, tak kena bakar api Faifa. Manusia duk mikir semua, balik syarikat salah mikir semua. Umat Islam bala Ar-Rahman Sistawa tu. Nak baik tu sih, duk bala Allah. Siapa tak tegur, siapa hukum kufur kafir. Allahu Akbar. Benar akidah, benar dalam laga, benar dalam hati, tapi kita hukum lah ni kafir ni, mujassimah ni, musyabbihah ni. Kafir kufur padahal benar akidah benar dari hati tapi dihukum lah. Umat Islam depan tu tak ada mikir. Ada ulama kita tu kepala bapa besar duk kecek sangkum nak beki masyarakat ada kecek hadado hayat safety harakak lah apa kena tak boleh sah. Tak dapat kau risau. Kecil pun kadang-kadang hukum boleh. Hari syuah tak dapat boleh utip, boleh makan, boleh hebat, super boleh hebat. Ada tak? Tunggu kalau anak kita kecil nak beki masyarakat kita teruk nak. Tak ada balaha Ar-Rahman Sistawa tu. Saya dengan budak-budak belum baru sampai tengok rumah kita ni. 91 orang lah sop tong tim marah tipu. Kau ngaji tauhid belakang, ngaji akidah syarat kita belakang, ngaji tarikat belakang, ngaji agama, setengah ada ngaji agama pun boleh jadi. Allah. Kenapa? Kerana riswah tak ada hazard. Lemah bui.
tu dia mau ui. Pak kita tak risau, kita ui. Ada risau. Atu, hancur. Nah, ada. Gaduh ha. No, ha kita masih sawal bala. Allah. Tak ada dalam mikir masyarakat. Belum baru nak mikir untuk waktu ni. Baking untuk masyarakat pun tak ada nak mikir. Kan dok mikir benda yang melemahkan kekuatan umat Islam. Nah, itu di zaman kita. Nah, sebab itulah kita menjadi umat yang mundur lah. Di zaman kita mundur. Nah, disebabkan masyarakat kita dah duk kalang kabut, orang panggil duk kalau guna akal dia pada tempat yang akal tu kita sampah. Dan hidup bang tergelar dalam laut terbiak, laut menolak menolak tapi mi akal gini lah. Mau tahu pelajar membersih, pelajar bertosih, Allah tak ada luar, tak ada dalam, tak ada luar, tak ada atas, tak ada bawah, tak ada kanan, tak ada kita ada belakang. Lagu mana akal ada belakang, ada katanya tak ada. Nah, Tuhan ada, Pak Tuhan tak ada atas, tak ada bawah. Ya kalimah lagu tu tak kena rakyat ada dia pening. Nah, kerana Tuhan tak serupa dengan makhluk. Ada dia laisa kamitslihi syai'. Cukup, tak ada serupa dengan makhluk. Tak usah tanya banyak, Pak Tuhan. Persoalan an bidah. Tanya banyak, tanya kaifiyah lagu mana tu benda nak pergi ukur dengan Allah Ta'ala kan. Cuma guna akal untuk nak belawai orang-orang yang tak boleh terima Tuhan melalui semata-mata ayat Quran tu boleh tak guna. Dan tapi bukan semua manusia dah boleh guna kaedah tu belakang. Banyak orang yang tertentu boleh dah guna kaedah ilmu kalam tu boleh. Dan bagi orang biasa apa lagi guna ilmu kalam syiah. Nah, dia cukup dengan dia dengar ayat Quran tu, ayat Allahu Ahad, qul huwallahu ahad. Dia yakin kata Allah Taala satu. Mari ayat gua aku tak percaya tu satu tu. Cukup lah. Nah, kalau kena tu goyah satu tu, nak jadi dua, nak jadi tiga tak. So laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Orang kata Tuhan salah satu tiga kufur. Nah, Tuhan satu. Tu ayat Quran mudah kan? Mudah lah. Kalau segi akidah pun mudah. Nah, sebab itulah kita usaha supaya Allah Ta'ala kurnia kefahaman lah Quran yang Allah fahimna Quran. Allah Ta'ala memberi kefahaman kita tentang Quran dan tentang akidah daripada Quran, karena itu adalah lebih selamat insyaAllah ta'ala. Qul qawli hadza astaghfirullah sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.